Isu tentang mempertikaikan ibadah. Isu ni sebenarnya 2017. Sama juga dalam konteks pluralism. Kerana nak menghormati agama lain. Kerana nak menghormati agama lain ni pluralism lah. Kerana agama lain pun mungkin juga betul. Jadi ada seorang peguam ni dia mempertikaikan ibadah dalam Islam. Dia kata sebenarnya sacrifice is not a pillar of Islam. Yang ni tuan-tuan kenal lah kot. Yang mengatakan sebenarnya ibadah, yang ni isu ni pada saya agak serius lah. Yang mengatakan, dia kata sebenarnya ibadah korban ni bukan ajaran Islam. Saya rasa isu ni serius kerana sampai satu tahap mufti wilayah terpaksa respon. Mufti wilayah respon dalam website dia, menjawab semula penghujahan yang dikelirukan oleh Siti Kasim ni tadi. Maknanya sampai satu tahap ada orang berfikir sebenarnya ibadah korban ni bukan ajaran Islam, hanya semata barangkali nak menghormati agama lain yang sensitif dengan lembu barangkali. Tapi saya nak bawa tuan-tuan berfikir bagaimana dia bawa penghujahan daripada ayat Quran tu sendiri balik. Maknanya dia tafsirkan semula ayat Quran. Dia kata the Quran never says that God told Abraham to sacrifice his son. Dia kata sebenarnya dalam Quran, kan tuan-tuan saya bawa balik cerita ni, tuan-tuan perasan maknanya syariat pensyariatan ibadah korban tu adalah apabila Nabi Ibrahim mimpi, dia dapat mimpi daripada Allah Ta'ala, dia sembelih anak dia kan. Dia sembelih anak dia, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan kibas macam tu. Jadi daripada sini datang ibadah korban ni tadi. Tapi datangnya peguam ni, dia tafsirkan semula ayat Quran. Dia kata Quran sebenarnya tak pernah mention pun yang mimpi tu datang daripada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat ni yang, sorry saya terkeluar pula gambar ni, saya minta maaf. Tuan-tuan tengok penghujahan ni. Dia kata falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bila mana anaknya membesar bersama dengan dia ataupun dah boleh sampai ke tahap besar, Nabi Ibrahim pun cakap kepada Nabi Ismail, qala ya bunayya, wahai anak aku, inni ara fil manami, aku nampak dalam mimpi aku, anni adbahuka, aku sembelih engkau, fanzur madza tara, apa pandangan kau. Dalam ayat ni tak ada satu pun yang menunjukkan mimpi tu datang daripada Allah. Main-main dengan peguam dia biasa baca dokumen Jadi dia kata dalam ayat ni Allah Ta'ala tak mention pun yang mimpi tu Quran tak mention pun mimpi ni datang daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tahu mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala? Bahkan kata dia yang kedua, kalaulah mimpi tu datang daripada Allah Ta'ala pun takkan Allah Ta'ala nak mengajak kepada kejahatan, bunuh anak sendiri. Dah dua kali pening kan? Dan dia bawa ni pada anak muda. Orang boleh fikir, orang boleh terpengaruh juga. Betul juga, Allah Ta'ala tak mention pun mimpi ni datang daripada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala, mana Quran tak mention pun mimpi ni datang daripada Allah Ta'ala. Ni penghujahan yang dia bawa adalah sebab tu bila media, tuan-tuan tengok media akan kata Siti Kasim kata mimpi Nabi Ibrahim bukan dari Tuhan. Sebab memang penafsiran dia seolah menjurus ke arah tu. Apa yang dia mention dalam dia punya statement tu tadi, Quran never says that God told Abraham to sacrifice his son. The Quran never says that the dream was from God. Mimpi tu bukan daripada Tuhan pun, kalau kita tafsirkan ataupun kalau kita bacakan secara literal ayat tu tadi. Tapi sama juga saya jawab balik macam biasa. Saya tanya, saya jawab balik yang ni sama macam penghujahan yang awal tu tadi. Ayat tu diambil secara sekerat. Kan kita tengok tadi kan bila Nabi Ibrahim dah kata pada anak dia, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, aku nampak dalam mimpi aku sembelih kau, fanzur madza tara, apa pandangan kau? Lalu Nabi Ismail jawab kepada ayah dia, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah apa yang kamu diarahkan. Dalam bahasa Arab tu'mar ni maknanya apa yang diarahkan. Sekarang ni konteks ni tuan-tuan tengok begini yang mengarahkan Nabi ni siapa? Takkan kita nak kata setan arahkan Nabi. Kan Nabi Ibrahim kata kan tadi dia kata mimpi tu bukan datang daripada Allah Ta'ala. Mimpi ni boleh jadi mainan syaitan. Jadi mimpi boleh datang daripada syaitan. Takkan kita nak kata mimpi arahan yang datang ni datang daripada syaitan. Jadi secara rasionalnya kalau kita guna ayat ni pun tak kena pun dengan penafsiran dia. Arahan yang datang kepada Nabi adalah datang daripada Tuhan lah, takkan datang daripada syaitan. Satu, tentang ayat tu sendiri tadi. Ayat yang seterusnya kalau tuan-tuan baca, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala kata wa nadainahu ayya Ibrahim, kami seru engkau wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi engkau. Kalau mimpi itu salah, takkan Allah Ta'ala benarkan kan?
Maknanya ayat tu memang diambil sekerat saja tuan-tuan. Ini bahayanya. Dia nak nafikan nas ataupun syariat tu, tapi dia petik ayat tu sekerat untuk membolehkan idea yang nak dibawa. Tak dibawa nas secara keseluruhannya, yang pada hakikatnya sebenarnya memang mengelirukan, yang dia tak ambil secara keseluruhannya, lalu dia simpulkan sebenarnya mimpi itu datang daripada syaitan ataupun datang bukan daripada siapa-siapa. Bahkan dia kata sebenarnya benda ni adalah penafsiran ni kesalahan ulama silam. Yang ni yang saya bentang tu yang dengan Jaiz tu. Menurut Siti Kasim, perkataan fadaina tu bukan membawa maksud korban, tetapi membawa maksud concession, penyerahan dan sebagainya. Jadi kita buat perbandingan. Kalau betul dia kata sebenarnya maksud ni adalah salah ulama silam, yang ni kita buat comparative analysis. Perkataan fadaina kita comparekan dengan ulama silam Tabari, kita tengok apa orientalis kata, AJ Abri kata, kita tengok apa Oxford Classic punya translation of the Quran kata, kemudian kita tengok apa yang Siti Kasim kata. Semua orang kata we ransom him, kita jadikan dia sebagai tebusan dan sebagainya, sehinggalah pada Siti Kasim, maknanya dia dah jadi satu mufassir yang baru tuan-tuan. Dia dah boleh jadi ahli tafsir pula. Mana orang lain tak tafsir gitu, dia tafsir sendiri, boleh jadi mujtahid juga, mujtahidah. Sebenarnya tak kena tuan-tuan, tapi maknanya yang saya nak bawa point dia adalah dia bawa secara rasional. Orang boleh fikir, kalau orang terpengaruh, orang boleh terima je. Sebab ayat tu secara umum dia memang tak menampakkan mimpi itu datang daripada Allah Ta'ala, kalau dibaca secara literal macam mana yang dia bawa pada penghujahan tu tadi. Tapi ini yang membimbangkan kita, kalau ada orang terima ataupun ada orang yang ambil penghujahan yang sekerat yang dibawa ni, sehingga perkara ni diberikan respon, ataupun bukan saya saja, mana mufti wilayah sendiri terpaksa respon. Isu ni isu serius, isu yang mengelirukan masyarakat, nak bawa kepada pemikiran liberal dan plural ni, akhirnya dibawa kepada penghujahan ataupun penafsiran semula ayat Quran secara salah, kemudian memberikan penafsiran ataupun gambaran yang salah tentang nas ataupun syariat itu sendiri tadi. Isu yang terakhir yang saya rasa